Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Amir Arif bin Abdul Rahman. Nombor kad matrik CF230108. Hari ini akan membentangkan tentang ajaran sesat kumpulan 5. Pertama sekali, pengenalan. Dari sudut bahasa, ajaran merupakan apa itu ajaran sesat. Pengenalan apa itu ajaran sesat. Dari sudut bahasa, ajaran merupakan kata terbitan dari perkataan ajar yang membawa maksud segala sesuatu yang diajarkan sebagai nasihat dan petunjuk. Bagi sesat pula, dari sudut bahasa pula, membawa maksud tidak mengikut jalan yang betul, tersilap jalan atau terkeliru sama ada dari segi perbuatan, kepercayaan dan lain-lain. Ia juga boleh diartikan sebagai menyimpang daripada jalan yang benar. Dari pengertian tersebut, maka ajaran sesat boleh ditakrifkan sebagai suatu amalan yang bertentangan dengan akidah dan syariat Islam, baik secara terang atau secara halus, iaitu melalui iktikad atau amalan pengikutnya. Latar belakang. Ajaran sesat didefinisikan sebagai ajaran yang menyimpang dari sumber utama Islam, seperti Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini juga harus bertentangan dengan pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah dalam hal akidah, syariat dan akhlak. Sejak awal Islam, terdapat 10 kelompok yang dipimpin oleh individu yang mengaku sebagai Nabi. 3 di antaranya muncul pada zaman Rasulullah SAW dan 7 pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Para khulafa ar-rasyidin telah memerangi dan membatras kelompok-kelompok tersebut. Sebagai besar ajaran sesat telah Nabi Muhammad SAW muncul dengan dakwaan sebagai Nabi atau Rasul. Di Malaysia, ajaran sesat telah ada sejak sebelum tahun 1950-an dan banyak bergerak secara senyap-senyap. Kajian ini bertujuan untuk memahami asal-usul dan cara membanteras ajaran sesat di negara ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas Haikal. Saya akan menceritakan tentang penyataan masalah dalam isu ajaran sesat. Antara sebab ajaran sesat ini berlaku adalah kurang pengetahuan agama. Pemahaman yang lemah atau tidak kukuh dalam bidang agama dapat menyebabkan kurang kemampuan individu untuk menilai secara kritis informasi yang diterima dalam sistem pendidikan. Hal ini menjadi sebab bagi penyebaran ajaran sesat. Untuk menghadapi masalah ini, diperlukan penekanan yang lebih kuat dalam pendidikan agama, termasuk pengembangan program komuniti yang menggabungkan peranan sekolah, kelompok agama dan masyarakat setempat. Ini bertujuan untuk memperkuatkan landasan pengetahuan agama yang lebih kukuh. Selain itu, penyalahgunaan teknologi dan media juga menjadi punca ajaran sesat ini berleluasa. Perkembangan teknologi dan media sosial memegang peranan penting dalam penyebaran ajaran sesat. Akses yang mudah kepada maklumat di internet dan media sosial boleh menjadi risiko apabila individu tidak dapat membezakan maklumat yang benar atau tidak benar. Untuk menangani perkara ini, kerjasama dengan platform seperti Facebook, TikTok dan Twitter sangat diperlukan untuk mengawasi serta menghentikan penyebaran maklumat palsu yang berpotensi membahayakan. Akhir sekali, antara sebab ajaran sesat ini berluasa adalah kurang peraturan dan pengawasan. Kurangnya pengawasan juga turut menjadi faktor dalam penyebaran ajaran sesat. Kekurangan peraturan yang kukuh serta kurangnya pengawasan oleh pihak berkuasa membolehkan kumpulan ekstremis berkembang tanpa halangan. Penyelesaian terhadap isu ini adalah memperkenalkan peraturan yang lebih ketat, mengenakan hukuman yang berat dan pengawasan yang lebih teliti oleh pihak berkuasa. Dengan ini, ia dapat menangani kumpulan yang terlibat dalam penyebaran ajaran sesat. Pendekatan menyeluruh bagi menangani isu ini melibatkan pendidikan, pengawasan media sosial serta penegakan undang-undang yang teguh. Terdapat 3 objektif yang diperoleh dalam kajian ini. Yang pertama, kami akan menguraikan punca berlakunya penularan ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Yang kedua, kami juga akan menerangkan kesan daripada ajaran sesat yang bercanggah dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah kepada rakyat. Yang ketiga, iaitu yang terakhir adalah kami akan mencadangkan beberapa langkah yang perlu diambil untuk mengatasi ajaran sesat di Malaysia. Seterusnya, huraian objektif kajian. Pada kali ini, saya akan menguraikan ketiga-tiga objektif yang telah disenaraikan. Berdasarkan objektif kajian yang telah dibincangkan, beberapa objektif telah diberikan di atas. Objektif ini menjadi jawapan kepada penularan ajaran sesat di Malaysia.
terdapat 3 objektif yang telah disenaraikan. Yang pertama, mengenal pasti punca penularan ajaran sesat di Malaysia. Seperti yang kita tahu, setiap masalah pasti ada punca dan sumber yang seperti kes-kes ajaran sesat di Malaysia. Salah satu punca yang sering diperkatakan dan dipersetujui ialah kejahilan seseorang ataupun masyarakat dalam ilmu agama. Contohnya tidak mengetahui hukum-hukum dan membuat andaian sendiri tentang hukum-hukum tersebut. Yang telah menjadi satu kebiasaan dalam masyarakat kini. Seterusnya, menerangkan kesan daripada ajaran sesat yang bercanggah dengan ajaran Islam kepada rakyat Malaysia. Sudah pastilah hal-hal seperti masalah ajaran sesat akan membawa kesan-kesan yang buruk kepada masyarakat. Antara kesan yang paling ketara ialah menunturkan kesejahteraan negara. Contohnya, membuat kacau bilaukan satu institusi keluarga kerana berbeza pendapat agama, ataupun akan membuat rusuhan dari rusuhan antara agama yang akan membawa kesan buruk kepada negara, terutamanya kepada anak-anak muda yang bakal menjadi pemimpin kepada negara ni. Dan akhir sekali, mencadangkan langkah yang perlu diambil bagi mengatasi ajaran sesat di Malaysia. Terdapat banyak langkah yang dicadangkan, tapi langkah yang paling berkesan dan yang selalu diperkatakan ialah penguasaan undang-undang. Contohnya, mengetatkan lagi undang-undang kepada siapa yang menyebarkan hal-hal yang berkaitan dengan yang bercanggah dengan ajaran Islam, mungkin boleh dikompang RM100,000 ataupun penjara seumur hidup. Assalamualaikum, yang saya hormati Dr. Ahmad Sharifuddin bin Mustafa dan para penonton yang saya kasihi sekalian. Saya Muhammad Ilman Hafiz bin Muhammad Zaidi, memegang nombor matrik CF230076. Sekarang saya akan sambung pembentangan ini dengan kepentingan kajian. Kepentingan kajian ini adalah yang pertama, dapat mencari strategi untuk membanteras penyebaran ajaran sesat khususnya di Malaysia. Yang kedua adalah lebih peka. Umat Islam lebih peka dengan kewujudan dan perkembangan ajaran sesat, supaya diri kita dan keluarga tidak terpesong dari ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Dan yang ketiga, dapat membuka mata dan akal fikiran masyarakat bahawa ajaran sesat itu membahayakan akidah umat Islam. Oleh itu, hasil kajian ini diharap dapat memberi pengajaran dan sumber rujukan kepada masyarakat di Malaysia. Sekian daripada saya. Terima kasih. Baiklah, nama saya ialah Nik Muhammad Faiz bin Nik Syahrul Nizam. Saya akan membentangkan tentang metodologi. Metodologi penyelidikan merupakan kaedah dan teknik mereka bentuk mengumpul dan menganalisis data supaya dapat menghasilkan bukti yang boleh menyokong sesuatu kajian, merumuskan apa yang kita kaji. Metodologi merujuk kepada pendekatan, kaedah dan langkah-langkah yang digunakan dalam penyelidikan, penyiasatan atau proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan tertentu. Ia melibatkan rangkaian langkah-langkah sistematik yang digunakan untuk mengumpul data, menganalisis maklumat dan menghasilkan penyelesaian ataupun hasil. Cara yang kami gunakan ialah secara atas talian, iaitu online, dengan menggunakan Google Form sebagai platform untuk mengumpul data daripada responden yang terdiri daripada pelajar UTHM ataupun staf yang berkaitan. Baiklah, seterusnya ialah soal selidik. Borang soal selidik yang sesuai telah pengkaji buat untuk mendapatkan dan mengumpul maklumat yang tepat dan betul berdasarkan objektif kajian. Borang soal selidik telah diedarkan secara rawak kepada pelajar UTHM dalam bentuk Google Form, iaitu secara online. Borang soal selidik terdiri daripada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A menyoal tentang demografi responden, iaitu jantina dan juga umur responden. Bahagian B pula adalah soalan berkaitan dengan punca tersebarnya ajaran sesat terhadap masyarakat di Malaysia
serta kesan ajaran sesat terhadap agama Islam. Berikut merupakan hasil jawapan daripada responden UTHM. Daripada skala yang kita lihat di sini, terdapat 26 responden yang berumur rata-rata 19 hingga 29 tahun ialah 20 orang, iaitu 76.9%, dan hanya 2 orang daripada responden yang berumur 30 hingga 39 tahun, iaitu 7.7%. Seterusnya ialah jantina responden. 7 orang berjantina lelaki, iaitu 26.9%. 14 orang berjantina perempuan, iaitu 53.8%, manakala seorang telah menjawab lain-lain. Berikut merupakan hasil jawapan daripada responden UTHM. Daripada skala yang kita lihat di sini, terdapat 26 responden yang berumur rata-rata 19 hingga 29 tahun ialah 20 orang, iaitu 76.9%, dan hanya 2 orang daripada responden yang berumur 30 hingga 39 tahun, iaitu 7.7%. Seterusnya ialah jantina responden. 7 orang berjantina lelaki, iaitu 26.9%. 14 orang berjantina perempuan, iaitu 53.8%, manakala seorang telah menjawab lain-lain. Menurut potongan dari ayat Al-Quran yang merujuk kepada permasalahan ajaran sesat yang tersebar luas di Malaysia, Allah telah menetapkan bahawa agama Islam adalah agama yang benar dan suatu agama yang merangkum semua bentuk kemaslahatan yang diajarkan oleh agama-agama sebelumnya. Sebagai hamba yang taat dan patuh akan syariat Islam, maka wajarlah kita taati semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan patuh tanpa melakukan perkara-perkara yang menyumbang kepada penyelewengan akidah dan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut hadis ini, manusia yang sesat adalah manusia yang tidak berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti mana yang Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya. Hal ini terjadi kerana orang yang sesat tidak menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam hidup mereka. Bahkan mereka melakukan perkara-perkara yang bercanggah sama sekali dengan perkara yang disebut di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Menurut panel bahagian perancangan dan penyelidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, iaitu JAKIM, ajaran sesat bermaksud ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang didakwanya berdasarkan kepada ajaran Islam atau didakwa tidak berlawanan dengan dasar-dasar ajaran Islam. Tetapi sebenarnya ajaran atau amalan tersebut adalah berlawanan dengan akidah dan syariah Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum, nama saya Nur Erina Narisha. Saya akan sambungkan dengan hubungkan ajaran Islam dengan etika dan peraturan dalam Islam. Ajaran sesat melibatkan sudut pandang yang berbeza, dan dalam Islam, etika dan peraturan itu berkait rapat dengan pemahaman ajaran agama. Golongan pengamal ajaran sesat ini mempertikaikan hukum ke Islam dan dengan sewenang-wenangnya mereka mengubah, menambah serta meringankan syariat dan pengamalan dalam Islam, ataupun mereka mendakwa bahawa wujudnya syariat yang baru. Sebagai contohnya, ada ajaran yang mendakwa bahawa solat, puasa ataupun ibadat-ibadat lain cukup dengan hanya berniat. Walhal dalam Islam ia memiliki aturan yang tertentu dan harus diikuti, dan niat sahaja tidak selalu cukup. Di Malaysia terdapat juga beberapa ajaran yang telah difatwakan sebagai ajaran sesat seperti Hizbut Tahrir, Milal Abraham, Tarikat Naqsabandiyah Kadiran Yahya, ajaran Haji Ghazali Ottoman dan lain-lain. Dan ajaran sesat ini juga boleh ditafsirkan sebagai penyelewengan akidah, di mana ia satu bentuk akidah yang sudah menyimpang
atau kata lainnya tidak menurut landasan maupun perintah yang telah dituliskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum di antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu dengan menyelewengkan dari apa yang telah datang kepadamu daripada kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kami jadikannya tetap suatu syariat dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah mengkehendaki, nescaya ia menjadikan kamu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi ia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, beriman dan beramal soleh kepada Allah. Jualah tempat kembali kamu semuanya. Maka ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Kesimpulannya, kajian ini menunjukkan keperluan untuk memahami secara mendalam fenomena penyebaran ajaran sesat di Malaysia, menganalisis punca, kesan dan langkah-langkah yang diperlukan untuk merespon cabaran ini. Kejahilan agama dalam kalangan masyarakat Malaysia merupakan faktor utama yang mempengaruhi penyebaran ajaran sesat. Punca-punca tersebut menimbulkan kesan yang mendalam terhadap harmoni sosial dan identiti negara. Oleh itu, kesedaran masyarakat perlu ditingkatkan melalui pendekatan pendidikan dan komunikasi yang efektif. Penguatan pemahaman agama yang benar juga menjadi landasan utama untuk menangani akar masalah ini. Langkah-langkah preventif dan penguatkuasaan undang-undang merupakan komponen penting dalam menyekat penyebaran ajaran sesat di negara kita. Pemahaman bersama dan kerjasama antara pemerintah, ulama dan masyarakat diperlukan untuk membentuk strategi yang efektif. Perlunya pengukuhan peraturan yang melibatkan larangan dan hukuman terhadap aktiviti penyebaran ajaran sesat merupakan aspek yang tidak boleh diabaikan. Dengan melaksanakan langkah-langkah ini, Malaysia dapat membentuk pertahanan yang kuat terhadap pengaruh ajaran sesat, menjaga kestabilan sosial dan melindungi nilai-nilai moral dan agama masyarakat. Kesimpulannya, pendekatan holistik yang melibatkan penyertaan aktif dari seluruh lapisan masyarakat adalah kunci untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan negara. Perlu ditekankan juga bahawa etika dan peraturan dalam Islam menjadikan landasan yang sesuai untuk menangani isu ini. Nilai-nilai Islam seperti toleransi, keadilan dan keberagamaan menjadi panduan utama dalam memerangi penyebaran ajaran sesat. Pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam adalah kunci untuk membentuk masyarakat yang mampu menyaring informasi dan mencegah penyebaran ajaran sesat.